Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat anak-anak ustazah. Apa khabar hari ni? Okey, jom kita sambung pelajaran kita untuk subjek akidah. Okey, sekarang ni semua sekali kena buka buku teks muka surat 107. Okey, dah buka muka 107, kita boleh mulakan dengan tajuk kita hari ni, iaitu nifak. Semua sekali sebut sama-sama. Nifak. Orang yang bersifat nifak namanya munafik. Gitu. Mari kita tengok apa dia nifak tu. Okey, nifak ini merupakan sifat yang dikeji dan sangat dilarang oleh Islam. Ni negatif ya. Sebagai seorang Muslim, kita wajib jauhi sifat nifak agar hidup kita diredai oleh Allah. Wajib jauhi sifat nifak ni. Sebab dia ni negatif. Jadi jangan diikut-ikut perangai ni. Okey, mari kita tengok apa maksud sebenar nifak itu. Dia adalah, maksudnya ialah menzahirkan keimanan. Okey, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, dia nampak okey, nampak baik, tapi sebenarnya dia jahat. Itu sebenarnya maksud dia. Luar nampak baik, tapi dalam dia sangat jahat. Itu nama dia munafik. Ni Allah sangat larang, marah buat kerja macam ni. Okey, dan bersifat begini. Okey, ni sebab dah kata tadi, orang yang mempunyai sifat nifak namanya orang munafik. Baik, mari kita tengok dalil. Kita ada dalil tentang sifat nifak ni. Okey, dalam surah An-Nisa, dalil nakli dalam surah An-Nisa ayat 145, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Neraka tu dah lah paling bawah sekali, tu dah sangat dahsyat. Atas pun dah dahsyat, bawah sekali dahsyat. Ini luar daripada lapisan neraka, terkeluar daripada neraka lagi, bawah daripada neraka lagi. Dahsyat hukuman orang yang munafik ini. Jadinya janganlah kita tergolong daripada golongan munafik, agar kita tidak ditempatkan di bawah daripada lapisan neraka, anak-anak. Okey, jom kita tengok apa hukum dia. Hukumnya adalah haram. Hukum bersifat nifak ini adalah haram. Makanya jauhilah agar kita tidak tergolong daripada golongan-golongan yang sangat dimurkai Allah. Okey, anak-anak, kalau dah faham tentang hukum, maksud, pengertian dia semua ni, kita boleh mulakan, kita boleh teruskan dengan surat yang seterusnya. Okey, masih dalam muka surat yang sama, di muka surat 107. Di bawah sekali tu awak akan nampak dia ada tulis, ada satu hadis Nabi yang menyatakan ciri-ciri orang munafik. Awak boleh kenal orang-orang munafik tu macam mana. Okey, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kat sini, jom kita baca dalam hadis surah Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi, an Abi Hurairah, dengan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafik thalath. Nak menggambarkan orang munafik tu ada tiga. Thalathun, tiga. Apa dia? Yang pertama ialah idza haddatha kadzaba. Yang kedua ialah wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga ialah wa idza atumina khana. Jom kita tengok satu-satu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini tentang ciri-ciri orang munafik. Okey, yang pertama ialah apabila dia bercakap, dia bohong. Tak pernah dah keluar daripada mulut dia cakap benda yang betul, melainkan bohong je. Ini namanya orang munafik. Ciri orang munafik yang seterusnya ialah apabila dia berjanji, dia mungkir. Dia mungkir janji-janji dia. Okey, contoh, kejap lagi kita makan sama tau. Kejap lagi kita rehat sama tau. Lepas tu awak tak pergi pun rehat dengan dia sama-sama. Itu nama dia mungkir janji. Kan sebab dah berjanji, kena tunaikan. Baik, yang seterusnya, apabila diberikan amanah, dia khianat. Dah simpan tau rahsia ni. Kita je tahu-tahu, jangan bagi tahu kat orang lain. Awak bagi tahu pula kat orang lain. Dah jadi orang munafik. Jadi kita kadang-kadang tak sedar dalam apa yang kita buat seharian, kita tergolong daripada golongan-golongan orang jadi orang munafik. Jadi jauhkan, walaupun nampak benda tu remeh, tapi sebenarnya ciri-ciri tu ada dekat kita. Jadinya berwaspada dan berhati-hatilah. Okey, jom kita pergi ke muka surat yang seterusnya.
Okey anak-anak, di muka surat ini, di muka surat seterusnya, itu muka surat 108 dalam buku teks, awak boleh tengok dekat atas sekali. Awak boleh nampak dekat situ ialah bahagian nifak, ya. Nifak terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah amalan, yang kedua adalah iktikad. Okey, apa dia yang dikatakan sebagai amalan? Amalan ni perbuatan dia lah. Perbuatan nifak itu apa dia? Perbuatannya ialah berdusta, iaitu berbohong, memungkiri janji, hianati amanah. Ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Baik, seterusnya iktikad. Iktikad itu ialah daripada niat kita, daripada dalam, daripada hati kita. Okey, apa yang dikatakan dekat situ ialah tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Itu adalah bahagian-bahagian nifak, iaitu amalan dan iktikad. Okey, kalau dah faham yang berdua ni, jom kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Okey, ini di muka surat yang sama, belah bawah sikit, kita akan nampak ni, saya ambil ni daripada keratan buku teks. Boleh tengok faktor yang mendorong kepada nifak. Okey, faktor yang mendorong kepada nifak yang pertama ialah lemah iman. Daripada sini ni, apa yang dikatakan ialah lemah iman. Iman kita lemah, lupa Allah, jadi lemahlah iman. Kalau kita sentiasa ikut ajaran Allah suruh tu, insya-Allah iman kita akan sentiasa bertambah. Tapi bila kita jauh daripada Allah, iman kita akan jadi lemah. Tinggal solat, tinggal mengaji, kita akan buat kita punya iman lemah, mudah terpengaruh. Okey, yang kedua ialah tidak jujur. Tak jujur lah. Semua benda kita nak semua benda nak menipu, jadi tak jujur lah. Asyik kerja menipu je, jadi tak jujur. Bila tak jujur, dia akan mudah lah untuk melakukan benda-benda yang tak baik. Sebab dah biasa menipu pun tak boleh juga macam tu. Jadi kena kurang-kurangkan benda-benda ni. Kalau kita ada terlibat, kena kurang-kurangkan. Tambah-tambahkan iman, tambah-tambahkanlah cakap benar. Ya. Okey. Yang seterusnya ialah kurang bersyukur. Apa yang dikatakan sebagai kurang bersyukur ni? Dengan nikmat Allah ni, kita dapat nikmat, kita Allah bagi nikmat kat kita hari ni. Alah, Allah bagi kita banyak ni je, orang lain dapat banyak lagi. Apa, tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Tak kira lah Allah bagi kita kat lebih ke kurang ke, tetap juga kena bersyukur. Sebab kita akan dapat benda itu suatu hari nanti. Kalau bukan sekarang, nanti Allah akan bagi. Jadi apa salahnya kalau kita bersyukur dengan nikmat yang sedikit. Okey, yang seterusnya ialah tamak dengan dunia. Haloba dengan keduniaan hingga melakukan kezaliman. Tamak dengan dunia ni contoh, dia je lah nak kayanya, dia je lah nak menangnya. Jadi dia tindas orang lain. Jadi orang yang zalim. Itulah perkara-perkara yang boleh buat kita jadi mendorong kita kepada nifak, buatkan kita menjadi orang munafik. Perkara-perkara ini kena dijauhi. Okey, kena ingat faktor yang mendorong ini. Okey, kalau dah faham tentang faktor yang mendorong kepada nifak ni, okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik. Di muka surat yang sama, di muka surat 108, di bawah sekali, Ustazah juga letak petikan di dalam buku teks, iaitu perkara yang menyebabkan kepada nifak ni. Perkara yang sebabkan jadikan nifak ni, menyebabkan orang tu jadi munafik tu. Inilah 3 benda ni tadi, yang daripada hadis Nabi tu. Okey, apa benda yang pertama? Apabila dia cakap, dia tipu. Bila dia cakap, dia dusta. Asal cakap je menipu. Itu jadi menyebabkan kita ni daripada golongan munafik. Elakkanlah daripada bercakap benda ni. Bercakap benda-benda yang tak betul ni. Kalau bercakap tu, cakap benda betul, apa salahnya kan? Okey, baik, yang seterusnya, bila janji dia mungkir. Kerja dia asyik nak mungkir janji je. Berjanji pandai. Ya, saya buat, tapi tak buat pun. Apa? Kan, janji kenalah tunai. Baik, seterusnya ialah bila diberi amanah, dia khianat. Okey, buat kerja ni, ustazah bagi buat kerja sekolah, jangan lupa balik buat. Baik ustazah, baik dulu dia bagi, lepas tu tak buat. Tak amanah lah namanya kan. Jadi benda-benda 3 benda ni jauhkan, supaya kita ni tidak tergolong yang daripada golongan munafik dan bersifat nifak. Okey anak-anak. Okey, boleh kita teruskan kepada muka surat yang seterusnya. Okey, baik. Di muka surat sebelah, di muka surat 109,
Okey, mari kita tengok dekat sini ada kesan nifak. Kalau awak tengok dekat buku teks tu, dia ada pecahan kepada 4 gitu kan. Okey, jadi Ustazah dah telah rumikan supaya awak mudah untuk ingat dan awak mudah untuk tahu. Okey, dia ada terbahagi kepada 4. Pertama kepada individu, yang oranye ini kepada keluarga, yang hijau ini kepada masyarakat, yang biru ini kepada negara. Mari kita tengok satu-satu apa yang kesan dia kepada individu, kepada diri kita sendiri. Okey, pertama sekali bila dah ada perangai-perangai munafik tu, siapa suka kat kita? Mestilah dibenci. Nyampah cakap dengan kita, asyik kerja menipu je. Orang pun tahu kalau kita suka menipu, orang akan dapat nampak sangat dia tu suka menipu. Kalau berjanji kerja mungkir janji je. Jadinya siapa pun tak suka kat kita. Jadi kita dibenci oleh masyarakat. Lepas tu hilang rakan dan taulan. Confirm lah siapa nak kawan dengan kita, kan? Okey, yang seterusnya sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Dah selalu sangat buat masalah, selalu sangat menipu, mesti orang marah, mesti orang cari. Jadinya mesti dia sentiasa dalam ketakutan lah. Dia sentiasa resah je. Tak tentu hala lah jadinya. Jadinya jangan ada sifat nifak tu dalam diri kita kalau tak nak kena macam ni. Okey, ini individu. Baik, kita pergi seterusnya kepada keluarga yang warna oranye ni. Okey, awak tengok kat situ. Kalau dalam keluarga kita, kalau kita asyik buat perkara macam tu, siapa pun tak sayang kita. Hilang rasa kasih sayang. Mak nak sayang pun ada mak ai. Anak aku ni kenapa lah asyik kerja menipu je kerja ni. Marah. Asyik tanya asyik menipu. Kan? Siapa pun tak sayang kita. Okey, yang seterusnya tiada hormat sesama anggota keluarga. Hilang hormat. Kalau kita ni abang, kalau kita ni kakak, siapa nak hormat? Adik-adik pun tak hormat kat kita. Kan? Jadi hilang rasa hormat tu sama kita. Sebabnya benda-benda yang negatif tu Allah sangat tak suka dan dia akan buat semua sekali tak suka dengan kita. Jadinya jangan ada sifat begitu. Baik, seterusnya timbul perasaan curiga. Ya ke dia ni? Cakap betul ke tidak? Dalam keluarga kita akan rasa macam tu lah. Okey, jangan kata dengan kawan-kawan, dengan keluarga pun akan rasa sebegitu. Baik, seterusnya dalam masyarakat. Masyarakat ni di sekeliling kita lah. Apa dia yang berlaku dalam sekeliling kita ni? Melemahkan perpaduan dan kesatuan. Okey, kalau semua pakat menipu je, tak ada apalah yang boleh dipadukan, disatukan. Dan seterusnya sentiasa berbalah. Engkau cakap ini, yang dia cakap itu. Sentiasa tak betul lah. Patutlah sekali hilang nilai dan akhlak. Di mana ada adabnya. Kalau dah sentiasa berbalah, tiadalah nilai dan akhlak. Adab ni tiada, semua hilang. Maksudnya jadi teruk lah masyarakat. Kalau ada kesan ni. Kalau ada seorang pun cukup lah. Jangan banyak boleh porak-porandakan masyarakat. Okey, yang seterusnya negara. Apa yang berlaku dalam negara kalau ada orang yang bersifat begini? Banyaklah berlaku jenayah. Orang yang ni akan sentiasa ditindas, zalim, semualah kezaliman semua akan berlaku. Okey, seterusnya umat mundur dan lemah. Dah confirm. Kita akan jadi mundur lah. Tak percaya sesama sendiri. Kan? Saya cakap asyik kerja bohong je. Siapa nak percaya? Mundurlah kita semua sekali. Cakap dia ni menipu ni. Jadi mundur, tak percaya. Padahal benda betul kadang. Jadi macam tu. Jadi mudah dikuasai dan dijajah. Siapa pun boleh jajah kita kalau kita ni asyik kerja orang lain dah ada sifat insecure dalam diri kita. Mudahlah kita dikuasai dan dijajah, ya. Okey, baik, ini adalah kesan-kesan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara. Jadi kalau tak nak benda-benda ni berlaku, mulai daripada ini, kita mulakan daripada diri kita sendiri, daripada sudut individu. Jauhkan daripada sifat ini agar keluarga kita sayang. Kalau kita jauh daripada sifat tu, keluarga pun sayang, masyarakat pun akan senang dengan kita. Tak akan ada berbalah. Lepas tu negara pun akan aman. Okey, baik. Okey, kalau dah faham tentang kesan ini, jom kita tengok kepada tajuk yang seterusnya. Okey, muka surat yang terakhir itu di muka surat 110 dalam buku teks. Awak boleh tengok kat situ adanya lagu-lagu yang diterangkan untuk macam mana cara kita nak menjauhi sifat nifak ini. Okey. Dekat atas sekali tu awak boleh nampak ada QR code. Awak boleh check QR code itu untuk awak tengok macam mana lagu tu, macam mana penyampaian ceritanya, dan bagaimana cara nak menjauhi nifak tu. Okey, Ustazah bagi mudah.
Ustazah dah keluarkan apa benda daripada lagu tu, daripada cerita tu. Awak boleh tengok kat sini yang mana telah Ustazah keluarkan. Okey, mari kita tengok satu-satu macam mana cara kita nak jauhi. Okey, jom kita pergi dekat warna merah ni dulu. Yang pertama sekali ialah tingkatkan keimanan kepada Allah. Awak minta buatlah benda yang Allah suruh, tinggalkanlah apa sahaja yang Allah dan Nabi larang. Apa benda yang Allah suruh? Solat, ngaji, puasa, zakat, pergi haji. Benda-benda tu lah yang Allah suruh. Jangan buat benda-benda yang dilarang. Awak buat dah macam tu, iman kita akan meningkat secara tidak langsung. Baik, seterusnya pergi kepada yang warna hijau. Baca apa yang dekat warna hijau ini. Fikir keburukan nifak. Kalau awak fikir betul-betul, awak takkan buat perkara ni. Dah tahu ke mana kita akan pergi. Neraka paling bawah. Bawah lapisan lagi neraka tu kita duduk. Kalau kita bersifat munafik begini. Itu tempat-tempat orang munafik. Jadi kita jauhkanlah daripada sifat ini, sebab kita tahu dia sangat buruk. Allah sangat tak redha dengan sifat nifak ini. Jadi fikir baik-baik. Jadi bila awak fikir, dia takkan berlaku. Baik, seterusnya pergi dekat warna ungu yang bawah ini. Apa ditulis kat situ? Berakhlak mulia dan bersyukur. Sentiasalah berakhlak mulia. Akhlak ni seperti mana Ustazah biasa sebut, tak boleh beli dekat kedai. Awak kena buat dekat diri sendiri. Akhlak daripada diri sendiri. Jadilah baik. Ustazah tak boleh tolong awak untuk jadi baik. Awak kena buat sendiri supaya kita sendiri jadi baik. Ustazah pun tak boleh orang tolong. Ustazah sendiri yang nak jadi baik, kena baikkan diri sendiri. Semuanya daripada diri sendiri, kerana kita sendiri yang pilih. Okey, kan, dan bersyukur. Apa saja yang macam saya cakap tadi, benda kecil sahaja pun kita kena syukur. Dah bersyukur belum hari ni? Dah ucapkan Alhamdulillah? Okey, Alhamdulillah ya Allah Tuhanku, Alhamdulillah boleh buka mata lagi hari ni. Alhamdulillah ya Allah aku sihat, jauh daripada COVID. Kan bersyukur tu. Walaupun nampak benda tu biasa je, tapi kita kena buatlah, kan, syukur. Barulah nampak akhlak tu mulia dekat situ. Bersyukur bukan nak tunjuk ke orang, syukur untuk diri sendiri, kan. Bangun pagi, Alhamdulillah ya Allah aku ada 5 jari, 10 jari di tangan, 10 jari di kaki. Tanda kita bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah. Okey, Allah Tuhanku ada mata, boleh nampak mak lagi hari ni, boleh nampak ayah lagi hari ni, nampak adik-adik. Maknanya hidup lah tu, kan. Jadi bersyukur. Dia akan build kita punya akhlak dengan baik. Kalau sentiasa buat benda tu jadi amalan, bila jadi amalan dia jadi ibadah. Bila jadi ibadah, Allah akan letakkan, mungkin salah satu itu adalah penyebab kita untuk masuk ke dalam syurga, mana kita tahu. Jadi kita buat benda yang sikit agar dia menjadi perbuatan dan ibadah kita selalu. Okey, yang seterusnya dekat warna biru ni, apa benda sentiasa bermuhasabah. Sentiasa tanya diri kita, aku dah buat baik belum hari ni? Hari ni dah buat, hari ni ada tak buat sakitkan hati mak? Hari ni ada tak buat sakitkan hati ayah? Fikir, sentiasa muhasabah, tanya diri sendiri. Hari ni dah ngaji ke belum? Okey, hari ni ngaji banyak mana? Hari ni dah belajar tajwid kan? Okey, tajwid dah baca betul belum hari ni? Tanya diri sendiri. Jangan nasib tanya, lepas ni nak main game tak? Lepas ni apa? Tak payah. Okay? Tanya diri sendiri untuk jadi lebih baik. Okey, mengaji. Saya sentiasa pesan nak cerah kubur, sentiasa baca Quran. Orang lain tak boleh cerahkan kubur kita, melainkan kita sendiri. Baca Quran anak-anak, jangan tinggal. Baik, seterusnya tambah ilmu agama. Macam mana caranya? Macam ni. Ni awak tambah ilmu lah ni. Awak dengar apa Ustazah cakap ni. Jadi tambah ilmu. Awak dah tahu hari ni, awak dah tahu cerita pasal nifak. Jadi awak apa yang awak perlu buat? Dah tahu dah nifak itu tak boleh, Allah tak suka. Jadi jauhi macam tu. Maknanya awak dah tambah dah ilmu hari ni. Awak tahu maksud nifak. Apa maksud nifak itu? Apa maksud nifak? Okey, nifak tu maksud dia luar nampak baik, dalam tak baik. Macam tu lebih kurang, kan, daripada senangnya. Zahir nampak, luaran dia nampak baik, tapi dalam tak baik pun. Macam tu. Dia sembunyikan kekufuran dia, padahalnya dia tu kufur, tapi nya tak baik. Okey. Lepas tu awak tahu hukum dia hari ni. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Apa dalilnya? Ada dalam surah An-Nisa. Semua dah Ustazah terangkan tadi. Jadi apa benda? Ilmu tu dah ada. Awak sentiasa tambah ilmu. Selain daripada tu, awak dengar ceramah agama juga ilmu. Awak hari ni belajar memasak saja dekat rumah pun juga ilmu. Tapi ni ilmu agama. Jadi tambahlah ilmu agama. Apa saja yang ibu kata baik, ayah kata baik itu,
awak ambil lah sebagai awak punya panduan. Okey. Okey, Ustazah rasa itu saja anak-anak untuk hari ini. Cukuplah untuk kita kenal nifak dengan lebih lanjut. InsyaAllah Ustazah akan sambung lagi nanti. Okey. Baik, semua sekali selamat duduk di rumah. Jaga diri baik-baik, jaga diri, jaga iman. InsyaAllah Allah akan jaga kita semua baik. Semua sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.